Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua sahabat penonton yang berada dalam live sekarang? Saya doakan semoga kita semua berada dalam keadaan yang sihat, insya-Allah. Okey, dalam video kali ini kembali kita dalam program Bicara Siswi untuk siri yang ketiga. Untuk maklumat semua, program ni adalah anjuran Majlis Pimpinan Tertinggi Rakan Siswa Yatim di bawah segmen Rakan RSY Hidupkan Ramadan ataupun #RHR. Okey, program ini tujuan dia adalah untuk mengimarahkan lagi suasana ilmu dalam bulan Ramadan, terutama pada waktu-waktu macam PKP macam ni. Okey. InsyaAllah anda bersama saya Yasmin Hani binti Abdul Halim, merupakan Exco Akademik dan Intelektual MPTRSY, selaku moderator anda pada pagi ini, insyaAllah. Jadi sebelum kita pergi kepada topik kita dengan lebih lanjut, izinkan saya membuat sedikit pengumuman. Okey, yang pertama, duka cita dimaklumkan bahawa salah seorang daripada ahli RSY iaitu saudari Nur Izzatul Nadwa binti Ramli, mahasiswa di Universiti Malaysia Kelantan, baru telah ditimpa musibah kebakaran rumah. Dikabarkan keadaan agak teruk dan beliau kehilangan banyak harta benda macam pakaian semua. Agak susahlah keadaan beliau sekarang. Jadi kami membuka ruang kepada mereka yang ingin memberi sumbangan kepada sahabat kita bagi meringankan beban yang dihadapi. Sesiapa yang berminat, para sahabat penonton yang berminat boleh menyumbang kepada saluran ke nombor akaun yang tertera di paparan skrin. Okay, seterusnya, The Council Movement telah melancarkan projek Ramadan Donation Drive. Ini adalah program perkadiran untuk pelajar dalam kalangan B40 di beberapa buah negeri, iaitu Johor, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor. Dana yang diperlukan adalah sebanyak RM30,000. Jadi sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada nombor yang tertera di poster, insyaAllah. Okay, insyaAllah tajuk yang kita akan kupas, bukan saya, panelis yang akan kupas. Panelis kita akan kupas pada sesi kali ini bertajuk Membentuk Pribadi Muslimah Hebat. Okay, kalau bagi saya, tajuk ni sangat menarik dan sangat dekat dengan diri setiap manusia, terutamanya wanita. Sebabnya dalam Islam sendiri, martabat wanita sangat diangkat tinggi di sisi agama. Dalam Quran contohnya, sebagai bukti, dalam Al-Quran terdapat satu surah yang khusus dinamakan sebagai surah An-Nisa yang bermaksud perempuan. Dan sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya mafhum, dunia ni adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Jadinya wanita salihah ini adalah salah satu daripada ciri-ciri muslimah yang hebat. Jadi kita mestilah akan berusaha untuk mencapai darjat manusia yang paling tertinggi. Jadinya mestilah banyak persoalan yang kita bermain di minda. Contohnya, siapakah yang kita boleh jadikan contoh, bagaimana untuk jadi muslimah yang hebat tu. Lepas tu apakah yang perlu kita ada dan perlu kita lakukan untuk menjadi muslimah yang hebat tu. Jadi di sini kita akan bawakan barisan panelis yang sangat sesuai dan sangat layak untuk membincangkan tajuk kita pada hari ini, kerana mereka berdua adalah ikon dakwah muslimah yang sangat terkenal dan sangat hebat di Malaysia. Selamat datang kita ucapkan kepada panelis yang pertama dan kedua. Saya perkenalkan panelis kita yang pertama, Ustazah Nur Akidah. Okay, Ustazah Nur Akidah. Maaf ya Ustazah. Okay. Ustazah apa khabar? Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Syukur. Okay. Saya cerita sedikit apa asal latar belakang Ustazah ya. Okay, nama
diberi adalah Nur Akidah binti Mawardi. Okay, berlatar belakang pendidikan adalah Diploma Syariah di CICT College di KL. Lepas tu ijazah sarjana muda degree, ijazah sarjana muda Syariah UKM. Macam di UKM. Okay, dan status sekarang Alhamdulillah ibu kepada 2 cahaya mata. Betul Ustazah? Betul. Alhamdulillah. Okay. Dan seterusnya panel kita yang kedua, seorang yang hebat dan sangat terkenal dalam Yadim ni. Kalau orang Yadim mesti kenal lah. Okay, kita perkenalkan Kak, selesa dipanggil Kak Syikin Kak Syikin. Okay, Kak Syikin, apa khabar Kak Syikin? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Adinda Jasmine apa khabar? Sihat? Ya Allah, Alhamdulillah sihat. Okay, kita cerita sikit latar belakang. Nama diberi adalah Nurul Ashikin binti Zakaria. Berumur adalah sekian. Orang kata age is just a number kan. So kita tak tahu. Latar belakang pendidikan adalah Diploma Pengajian Islam Dakwah dan ijazah sarjana muda Pengajian Islam Dakwah di UNIZA. Okay. Dan beliau adalah seorang dai muda Yadim pada tahun 2019. Masya Allah, bukan kaleng-kaleng Hebat tu. Allah. So sekarang ni Alhamdulillah sedang berkhidmat sebagai penolong pengarah bahagian kepimpinan Muda Yadim di dalam unit belia. Betul Ustazah? Betul. Astagfirullah. Agak sikit. Okay. Alhamdulillah. Okay, baik. Kita dah berkenalan serba sedikit dengan panel kita dan tajuk kita. Jadi mari kita teruskan dengan untuk makluman semua. Kita untuk pusingan untuk slot ni kita akan ada 3 pusingan. Dan sesi Q&A kita akan buat pada akhir slot. Tadinya untuk pusingan pertama, untuk soalan pertama dan untuk panelis pertama kita tujukan kepada Ustazah Akidah InsyaAllah. Okay. Soalan pertama berbunyi, apakah kepentingan Okay, apakah kepentingan ilmu dalam membentuk jati diri seorang muslimah? Silakan Ustazah Akidah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. InsyaAllah lah kita mohon keberkatan Allah dengan kita membuka kita punya majlis ilmu kita insyaAllah dengan kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, adik Syikin dan juga adik Yasmin. Dua-dua adik dah rasa macam tua dah saya ni. Subhanallah. Terima kasih atas jemputannya. RSY. Yeah. Rakan sahabat rakan siswa Yadim. First time bersama. Alhamdulillah, syukur. Ni kita terus kepada topik sebab nanti Yasmin kata cut Ustazah, cut. Takut tu banyak cakap pula Yasmin ya. Okay, baik. Kepentingan muslimah kepada ilmu. Penting ke nak tuntut ilmu ni para muslimah sekalian? Muslimah, mukminah. Berbeza tu. Kalau muslimah ni, wanita muslimah, wanita Islam. Mungkin wanita hanya pada kad pengenalan. Tapi kalau kita insya-Allah nak mencapai tahap wanita muslimah, maka kita paksi syahadah la ilaha illallah. Kita Islam dan kita ada iman, yakni kita mentauhidkan Allah, kita percaya kepada Allah dan kita mengamalkan segala perkara dengan Islam, dengan cara Islam insya-Allah. Jadi ilmu ni penting kalau kita nak melihat Surah Az-Zumar ayat ke-9. Allah mengatakan, adakah sama orang-orang yang mengetahui, yakni orang-orang yang alim dan orang-orang yang tidak mengetahui? Surah Az-Zumar ayat 9. Hal ni firman Allah ni maktub dalam Al-Quran di mana satu masa asbabun nuzul, satu masa di mana Ummu Sulaim dia bertanya dengan Rasulullah tentang wanita kalau bermimpi, soalnya lelaki je bermimpi kan. Ni wanita bermimpi. Wanita bermimpi lalu mengeluarkan air mani. Maaf ya, ini ilmu, majlis ilmu insya-Allah.
Maka perlu mandi ke, dia tanya Rasulullah dalam keadaan yang malu. Ialah wanita malu. Jadi di sinilah asbabun nuzul di mana Rasulullah sendiri menyuruh kita untuk menimba ilmu. Di sinilah usaha mencari ilmu, belajar ilmu. Jadi nak tahu hukum tu kena mandi wajib ke tidak? Sebab dah keluar air mani ni walaupun bukan bermimpi, bukan bersama, bermimpi bersama suami atau macam tu kan. Keluarnya air mani, perlu ke tidak nak mandi wajib? Makanya bila kita dah tahu ni memang kita kena mandi dah, tapi kalau mereka yang tak ada ilmu, macam mana efek ibadah mereka? Di situlah kepentingan ilmu. Ya, baik. Di sini yang pertama sekali kalau kita melihat apakah kepentingan ilmu tu, tadi mukadimah, yang pertama adalah seperti mana Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kita yang bermaksud wajib kita untuk menuntut ilmu. Kewajipan menuntut ilmu itu adalah kepada semua muslimin dan muslimat. Talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Itu dah Rasulullah beritahu pada kita. Ni semua dah tahu dah. Ustazah Syikin pun dah tahu, Ustazah Yasmin pun dah tahu, semua dah tahu. Jadi kepentingan ilmu ini, kita akan dapat membezakan antara diri kita dengan orang lain. Bukan nak melabel tau. Ini kita orang nampak bagaimana dia orang ada ilmu dan bagaimana pembawakan orang tu berilmu dalam kehidupan seharian. Tapi jangan sampai bila kita ada ilmu, kita tak ada adab. Kebanyakannya bila kita berilmu tinggi, makin tinggi ilmu, makin tinggi ilmu, dikhawatiri kita akan menjebakkan diri dalam urusan yang boleh memutuskan pahala kita. Contoh tinggi ilmu tapi riak, ujub, sombong, takabur. Na'udzubillah min dzalik. Itu perkara-perkara yang kita takut. Sebab ialah Rasulullah sendiri, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu syirik kecil? Rasulullah kata apa? Riak. Riak itu memusnahkan segala amal, subhanallah. Jadi perkara-perkara tu kita kena ambil tahu. Nak kata ilmu tinggi, iblis syaitan tinggi lagi ilmu. Tapi membezakan kita kerana apa? Dia sombong. Kita ni orang yang hamba Allah, sebaik-baik kejadian, kita perlu tahu di manakah diri kita setelah kita dikurniakan pinjaman ilmu daripada Allah. Ya. Okey, baik, itu yang pertama. Yang kedua, terhindar daripada diperlekehkan. Kadang-kadang bila manusia, ya, fitrah manusia ni, bila mana orang yang tak ada ilmu, orang yang tak level, ini ada kaitan dengan sombong lah. Dia akan pandang sinis. Pandang sinis dengan orang lain. Tapi sekiranya dia mempunyai ilmu bersama adab, ilmu dengan tasawuf je sekali, insya-Allah dia tidak akan terjerumus dengan perkara-perkara sebegini. Kalau nak dikatakan terhindar daripada diperlekehkan, maksudnya bila mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mujadalah, firman Allah Al-Mujadalah ayat 11. Apa kata Allah? Dalam maksudnya Allah akan meninggikan darjat orang yang beriman antara kamu dan orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa darjat. Maksud di sini kalau kita melihat tafsir Al-Qurtubi, ya, di mana Ibnu Mas'ud berkata Allah memuji orang-orang yang menuntut ilmu apa? Daripada segi ilmu ilmu tauhidnya, ilmu agamanya. Sebab apa? Bukan nak kata ilmu matematik, ilmu sains, ilmu tu tak boleh nak dituntut, bukan. Itu ilmu Allah juga. Kita kena tuntut perkara-perkara seperti itu. Ilmuwan Islam dulu menuntut banyak perkara-perkara tentang sains, geografi dan semuanya. Tapi kenapa kita sangat-sangat dituntut ilmu yang pertama sekali kena tuntut adalah ilmu tauhid, ilmu akidah. Nampak tu nama saya akidah kan? Tapi saya tak baik tau. Akidah, walaupun akidah kadang-kadang terpesong juga akidah saya. Kadang-kadang kan kalau dah terlampau sedih, ya Ustazah Yasmin, Ustazah Syikin, kalau dah terlampau sedih ni, dah rasa macam tak ada akidah dah. Kalau dah marah ni, dah memang macam orang tak ada iman dah kadang-kadang. Sebab apa? Sebab saya manusia biasa. Boleh ya? InsyaAllah. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, sebab memang Rasulullah suruh, kepentingan dan kewajipan kita menuntut ilmu. Dan yang kedua, terhindar daripada diperlekehkan kerana Allah telah mengangkat darjat orang-orang yang berilmu, insya-Allah. Baik. Yang ketiga, apa dia? Menuntut ilmu ni adalah cara dan solusi kita setiap muslimah dan mukminah ni menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala kerana kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman."
sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang merempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya untuk jalan ke syurga. Subhanallah. Tetapi kalau kita melihat di mana yang mengatakan tariqan ilal jannah, jalan menuju syurga, iaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kan kita banyak ilmu kita tuntut. Sama ada ilmu tu bermanfaat ataupun ilmu tak bermanfaat. Sekarang ni kita memerlukan ilmu bermanfaat sebab apa? Kita nak menghalakan diri kita ke jannah, ke syurga Allah. Itu adalah kepentingan. Kadang-kadang bila kita mengatakan bahawa aku nak menuntut ilmu sebab aku nak syurga. Itu dah betul niatnya. Tapi alangkah hebatnya sebagai seorang muslimah yang mukminah, insya-Allah didik hati supaya menuntut ilmu kerana Allah. Bila mana kerana Allah, semua akan datang. Kalau kerana sesuatu, maka dapat sesuatu itu sahaja. Kerana saya nak cerita sikit pengalaman boleh ya adik Yasmin? Boleh. Pengalaman saya masa belajar silap saya menghafaz surah yang amalan Al-Mulk, Kahfi, Yasin semua tu. Menghafal hanya kerana untuk exam. Tu silap saya lah masa saya masa saya belajar dulu. Hanya menghafal surah-surah itu kerana exam. Hanya menghafal kerana untuk ditasmik lecturer contoh. Tapi bila dah habis, kita akan ingat bila mana orang akan membaca. Tapi bila kita baca sendiri, dia akan jadi tongkang terbalik. Disebabkan itulah macam lecturer saya kata apa, bila saya kata, Ustaz kenapa saya ni baca Quran ni, ya Allah kenapa tongkang terbalik ni? Lepas tu lecturer saya kata apa, enti dah hafaz Quran, dah hafaz ayat tu, tapi kenapa enti lupa? Sebab apa? Lecturer saya kata, kerana Al-Quran tidak duduk dalam hati orang-orang yang bermaksiat. Saya macam Allahu Akbar, saya sentap sangat. Maksudnya orang-orang yang berdosa lah. Di situlah ustaz saya kata, mohon solat taubat. Dia kata solat taubat, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat kembalikan, menjernihkan hati agar tidak berada dalam kalangan orang-orang yang bermaksiat. Allahu Akbar. Kalau kita nampak pentingnya ilmu kepada seseorang itu, ibarat dikatakan oleh Imam Syafi'i, tuntut ilmu lebih baik daripada melakukan ibadah sunat. Kerana apa? Orang ahli ibadah berbeza dengan orang yang orang yang berilmu. Ada orang beribadah, dia rajin ibadah. Tapi ada kalanya bila mana dia beribadah tanpa ilmu, susah juga. Menyusahkan diri sebenarnya. Tapi bila mana seseorang ulama, seseorang yang memang ada ilmu, dia berilmu dan beramal dan juga dia mempunyai ibadah yang cantik, maka itu lebih baik. Kadang-kadang orang nak beribadah terover ibadah dia, tu satu masalah juga. Disebabkan itulah ada guideline-nya, iaitu perlu menuntut ilmu sebelum melakukan apa-apa ibadah. Perlu menuntut ilmu sebelum melakukan apa-apa kebaikan. Contohnya dalam RSY ni sendiri kan, hidup dalam kalangan jemaah kan. Macam mana nak membawa diri dalam jemaah? Perlu ada ilmu. Bagaimana ilmu tu berdamping dengan orang-orang dalam RSY, bagaimana nak bawa diri sebagai jemaah yang baik, sebagai jemaah yang soleh dan solehah, dan bukan jemaah yang asabiah. Garang sangat ke? Okey je. Sebab apa? Asabiah ni lah akan memecah belahkan. Sedangkan matlamat kita satu bukan? Mana-mana jemaah Islam, matlamat kita satu. Kadang-kadang ada juga bila banyak sangat nama-nama jemaah, bila dipertemukan, maka di situ adanya sifat asabiah. Itu kita takut dekat situ. Jadi berhati-hatilah apabila kita ingin melakukan sesuatu tanpa ilmu. Jadi jadilah seorang muslimah, seorang mukminah yang mempunyai ilmu seperti mana ilmu yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Ilmu-ilmu dunia, bab-bab fardu kifayah, kita wajib tahu. Kerana untuk dunia, supaya kita bawa ke akhirat, insya-Allah kita pun akan seimbang. Al-mizan, insya-Allah. Okey, baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Sangat-sangat padat, ringkas tapi padat, insya-Allah. Jadi ada 3 poin tadi kan Ustazah? Ya. Kenapa kepentingan ilmu ni? Yang pertama sebab Rasulullah sendiri yang suruhkan. Yang kedua supaya kita terhindar daripada diperlekehkan sebab Allah sendiri dah angkat darjat orang-orang yang berilmu ni ke
darjat yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, yang paling penting, ilmu adalah solusi untuk kita semua kita pergi ke syurga insyaAllah. Jadi untuk soalan pusingan pertama, tapi soalan yang kedua kepada saudari Kak Ashikin. Okay. Soalannya berbunyi, apakah contoh yang dikatakan sebagai muslimah hebat? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Salam Ramadan, salam perkenalan untuk sahabat-sahabat di alam maya, di Facebook page Rafiq Siswayadin. InsyaAllah pada hari ini terima kasih kepada Ustazah Akidah yang terima jemputan daripada RSY sendiri. Masya-Allah, hebat Ustazah Akidah menyesuaikan saya. InsyaAllah lah dengan ilmu saya tak seberapa ni, memang pengalaman pun tak seberapa. InsyaAllah kita cubalah untuk kongsikan, moga ada manfaat untuk diri sendiri dan untuk sahabat-sahabat dan adik-adik di RSY sendirilah. InsyaAllah. Jadi bila adik Yasmin tanya bagaimana contoh yang dikatakan muslimah hebat, kalau ikutkan Kak Syikin bahasa saya sendiri nak ceritakan sirah-sirah daripada contoh pahlawan ataupun sahabat yang hebat zaman Rasulullah contohnya, zaman sahabat sendiri, zaman tabi'in, wanita-wanita yang hebat. Tapi bila kalau kita fikir nak cerita pasal tu saja, benda tu takkan habis, maksudnya ramai, sebab ramai sangat muslimah yang hebat dekat luar sana kan. Jadi insyaAllah hari ni mungkin saya akan kongsikan bagaimana karakteristik ataupun yang dikenali dengan ciri-ciri yang boleh dikatakan mereka itu sebagai muslimah yang hebat. Bagaimana ciri yang ada pada mereka tu. Jadi bila kita tengok kan sejarah, kita boleh tahu muslimah yang hebat pada zaman Nabi, zaman sahabat ataupun zaman kini, dia terbentuk dari dia ada 3 aspek. Contoh aspek dia, hebatnya dia tu, kepribadian dia tu sebagai seorang muslim sendiri, sebagai individu. Kedua, hebatnya dia tu muslimah tersebut sebagai ahli dalam suatu ummah. Dan hebatnya mereka ini sebagai muslimah ni dalam taklifan sebagai seorang khalifah ataupun sebagai seorang hamba lah. Jadi di sini saya boleh kongsikan 10 karakteristik yang dikongsikan oleh Imam Hasan Al-Banna. Imam Hasan Al-Banna ada kongsikan 10 karakter yang menunjukkan seseorang itu dijadikan ataupun seorang itu kita iktiraf sebagai muslim yang hebat lah. Yang pertama, menurut Imam Hasan Al-Banna, seseorang muslim yang hebat ataupun karakter seorang muslim adalah salimul akidah. Akidah yang bersih. Macam Ustazah dah explain tadi kan. Akidah yang sejahtera lah, maksudnya sejahtera, berpaksikan ketuhanan kepada Allah, beriman kepada Rasul, akidah yang salim. Yang kedua, menurut Imam Hasan Al-Banna, karakter muslim ni yang kedua adalah sahibul ibadah, ahli ibadah. Maksudnya ibadah yang benar, ibadah yang berlandaskan syariat sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, matinul khuluq, akhlak yang kukuh. Macam Ustazah ada sebut tadi kan, pentingnya ilmu, tapi ilmu tanpa adab, maksudnya benda tu tak ada beza pun kita dengan syaitan. Maksudnya macam tu. Syaitan tu berilmu, tapi bila dia tak ada pegangan akidah kepada Allah itu, jadi ilmu dia tu tidak diiktiraf. Jadi sebagai muslim, Imam Hasan Al-Banna menyebut perkara yang ketiga adalah akhlak yang kukuh. Dan kita tahu Nabi Muhammad SAW diutuskan di bumi ini untuk memberi contoh bagaimana akhlak sebagai seorang muslim. Yang keempat yang boleh dikongsikan iaitu qawiyul jismi, kekuatan jismi, badan lah, tubuh badan, kekuatan tubuh badan. Kita tak boleh nak nafikan dalam Islam kita dituntut banyak untuk beribadah menggunakan kekuatan jasmani kita. Jadi sebab itu sebagai karakter muslim yang baik, kita kena jaga kesihatan badan. Sebab tu Islam menganjurkan untuk kita jaga kesihatan, ada sunnah macam mana nak jaga makan, jaga kebersihan, semua itu diajar daripada Islam. Sebab ibadah kita ni memerlukan kesihatan
tubuh badan kita. Contoh solat, zakat, pergi haji, berpuasa sendiri. Jadi bila seseorang Muslim itu tak ada kekuatan dari segi jasad dia, maka dari segi ibadah juga dia akan jadi ada gangguan. Begitu. Dan seterusnya yang perkara yang kelima, menurut Imam Hassan Al-Banna, antara karakter peribadi Muslim adalah mustaqaful intelek dalam berfikir. Ini berkait rapat dengan ilmu tadi. Mungkin orang kata bukan pelik sebagai seorang yang dikatakan Muslim, mukmin, tidak berilmu. Tapi tidak berilmu dengan ilmu fardu ain atau fardu kifayah. Jadi macam satu kepelikan lah dekat situ. Seterusnya yang keenam, mujahadatul linafsi, berjuang untuk melawan hawa nafsu masing-masing. Sebagai seorang Muslim adalah orang panggil satu jihad untuk diri sendiri, untuk kita melawan hawa nafsu diri sendiri. Sebab selain daripada musuh luar, melawan hawa nafsu juga orang panggil salah satu jihad untuk diri kita sendiri. Jadi untuk akhlak Muslim, karakter Muslim, seorang itu mampu untuk melawan hawa nafsu diri masing-masing. Dan seterusnya yang ketujuh, harithun ala waqtihi, pandai menjaga waktu. Dalam hari ini kita sedia maklum, macam dalam Al-Quran sendiri Allah ada banyak sebut pasal hal masa, hal waktu. Contoh dalam surah Al-Asr. Lepas tu Allah ada juga sebut dalam hal waktu ini surah Ad-Duha, Al-Fajr, Wal-Lail. Jadi banyak itu menunjukkan macam masa ini adalah perkara yang penting dalam Islam tu sendiri. Kita nak menjadikan Muslim yang hebat, Muslim yang berperibadian. Seorang Muslim berlandaskan Islam adalah orang yang pandai menjaga masa, menguruskan masa dengan betul. Okay, seterusnya yang ke-8, karakter adalah munazamun fi syu'unihi, teratur dalam sesuatu urusan. Bagaimana Islam mengajar seorang Muslim itu untuk bersikap profesional dalam sesuatu urusan. Itulah urusan ubudiyah ataupun urusan muamalat sesama manusia. Jadi Islam menekankan benda itu untuk jadi Muslim yang hebat. Seterusnya yang ke-9, qadirun ala kasbi, kemampuan usaha sendiri ataupun yang dikenal sebagai kita panggil mandiri. Usaha kita sebagai seorang Muslim untuk tidak bergantung kepada orang lain dan menjadikan diri kita ini seorang Muslim yang dapat berusaha dengan diri sendiri, bertawakal kepada Allah, panggil ada usaha untuk keluar daripada kesusahan. Contoh dalam bidang ekonomi, Islam memang menggalakkan, macam contoh sini Nabi Muhammad SAW terlibat sini dalam usaha bisnes kan, panggil usahawan. Jadi benda itu dianjurkan di dalam Islam. Dan terakhir sekali yang ke-10, menurut Imam Hassan Al-Banna, karakter peribadi seorang Muslim itu perlulah nafi'un lil ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. Itu panggil karakter bila kita panggil ada checklist kan, checklist salimul aqidah, ibadah dah, tapi menjadikan kita sebagai seorang Muslim yang hebat bila kita ini ada manfaat untuk orang lain, orang Muslim kita tak untuk umum. Itu antara pengenalan lah, orang panggil karakter atau contoh-contoh untuk menjadikan Muslim dan sebagai kita sebagai Muslimah yang hebat, insyaAllah. Allahuakbar. Alhamdulillah. Jadi baru saja Kak Syikin menerangkan tentang apakah karakter-karakter yang boleh menjadikan kita sebagai seorang Muslim yang hebat. Jadi bila kita insyaAllah dari semasa ke semasa kita amalkan, kita cuba terapkan dalam diri semua karakter-karakter yang baru disebut tadi, insyaAllah kita satu hari nanti akan dapat menjadi seorang Muslim yang hebat. Okay, jadi kita teruskan dengan pusingan yang kedua kepada Ustazah Akidah. Soalannya berbunyi, apakah peranan Muslimah sebagai seorang anak dan seorang sahabat? Tafadhal. Subhanallah, terima kasih Adinda Yasmin, Ustazah Syikin, Masya Allah. Saya salin Ustazah, kat sini Ustazah. Masya Allah, terima kasih atas peringatan ni. Bab-bab masa kan, kadang-kadang terdrag juga masa tu. Ya Allah, berdosa ni rasa. Okay, baik. Untuk peranan kita sebagai seorang anak,
Ni semua anak lah kan. Anak, lepas tu orang yang nak jaga mak ayah kan. Kita lah, siapa lagi. Jadi mari kita tengok apakah peranan-peranan yang semua orang dah tahu ni. Tapi kita refresh balik. Okay. Baik, yang pertama, di mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayatnya pendek. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada orang tua. Itu antara perkara-perkara yang perlu kita lakukan supaya kita seolah-olah mengenang jasa mereka. Walaupun kita tidak akan terbalas pengorbanan dan jasa mereka. Sebab kalau kita dah jadi ibu ni, baru kita rasa, ya Allah, susah juga jaga anak rupanya. Ya Allah, banyak cabaran nak jaga anak, lagi-lagi anak dara. Yasmin ya. Masya Allah. Okey, yang seterusnya, yang pertama. Yang kedua, ini kadang-kadang saya tak cakap orang tau. Ini saya sendiri sebenarnya. Masa saya anak dara, saya seorang anak dara yang sangat nakal. Seorang anak dara yang sangat degil. Ya. Insaf ni, doakan saya ya, jadi insaf sekarang ni. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, apa kata Allah? Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala taqul lahum uffin. Subhanallah. Jangan kamu mengatakan Kadang-kadang ini kalau mengikut tafsir, di mana tidak berkata kasar, tapi kena berlemah lembut dengan mak ayah bila berkata. Tapi maaf saya kata, macam saya jenis seorang yang, abang saya, arwah abang seorang yang lembut lah. Lembut bukan lembut tu macam dia senyap dan dia jenis macam dengan mak ayah tu dia macam santun tau. Kalau ada benda yang tak dia tak puas hati kan, dia akan senyap. Berbanding dengan adik dia ni. Adik dia ni masa anak dara, ada apa benda yang tidak sefahaman lah, saya akan argue. Ustazah anak keberapa Ustazah? Saya anak yang kedua. Sama dah. Faham. Ingat Yasmin, jangan jadi macam saya, ambil sangat iktibar benda ni. Sebab saya seorang anak yang sangat degil dulu ya. Semoga tak jadi isteri degil dah, tapi kadang degil juga ni. Allah Akbar. Okey, baik. Bagaimana kata lemah lembut tu? Kerana kalau kita melihat Ibnu Sirin adalah seorang anak yang sangat berkata-kata lembut dengan ibu dan ayahnya. Dia sangat menjaga hati ibu dan ayahnya, Ibnu Sirin. Subhanallah. Jadi itu salah satu motivasi untuk kita terus bercakap lemah lembut dengan kedua orang tua kita. Sebab apa? Macam saya sendiri, bila dengan ayah saya seorang yang agak kasar sikit bila bercakap. Jadi bila saya cuba konon-konon nak menjadi seorang anak yang solehah, Abah dah makan? Abah ni akan dia kata pada saya, aku rasa kau ni demam you. Ayat dia tahu. Ya, sebab saya akan bercakap dengan ayah saya, Bah, jom makan. Jadi macam tu. Macam makan tu macam nak ajak gaduh. Macam tu dah senang cerita. Jadinya ikut kepada keadaan seseorang. Tapi bila mana kita dah berkata-kata macam agak kasar, bila mana ayah ataupun ibu dah semakin tua, hatinya semakin sensitif. Betul? Jadi dengan adanya sedikit ilmu-ilmu yang telah diberikan, maka saya pun akan menjadi soundnya jadi rendah lah. Maksudnya sekarang ni, Bah, jom makan. Kalau tidak dulu masa anak dara yang sangat tinggi ni, jom makan Bah, jom makan. Macam itu. Ingat Yasmin, jangan buat Yasmin ya. Allah Akbar. Jangan ikut macam saya. Okey, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang sangat penting, iaitu mendoakan kesejahteraan, mendoakan keampunan buat ibu dan ayah. Di mana kalau kita berdoa, kita mendoakan kedua orang tua, memang setiap hari tak boleh miss. Sedekah Fatihah setiap hari tak boleh miss. Hendaklah kita berdoa dengan doa biasa orang dengar, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku. Maksudnya apa? Seperti mana, sayangilah mereka seperti mana mereka sayang aku time aku kecil. Ya Allah, time anak kecil kan, macam mana mak dengan ayah sayang kita, tatang kita. Walaupun marah-marah tapi sayangnya subhanallah. Tak boleh nak kata. Ni saya tak cakap orang lain, saya sendiri pun. Dah marah mak ni, marah, mengajuk, mau mengajuk. Bila mak yang turunkan ego, mak datang, mak pujuk. Nampak tak mak saya? Ya Allah, bukan mak saya, mak kita semua pun. Anak ni sangat ego nak minta maaf ni, akidah Mawardi ni, ya Allah. Tapi pada masa nak kata bila dah berkahwin, suami pun bila nampak macam agak kekasaran di situ, maka suami banyak menasihati.
suara dengan mak ayah macam ni. Jangan sampai bila dah kahwin pun macam ni juga. Nampak tak degil kan? Jadi mendoakan kesejahteraan bukan hanya untuk orang yang dah mati saja. Orang dah meninggal je mak ayah dah meninggal nak doa, tak. Orang yang hidup, mak ayah masih hidup lah lagi kena banyak doa. Sebab apa? Orang yang mendoakan seseorang dia menyentuh roh tau. Bila menyentuh roh, bila kita ya Allah aku rindu sangat dengan mak ayah aku. Lagi-lagi musim PKP yang tak dapat balik. Saya pun tak dapat balik lagi ni tau. Tak dapat balik jumpa mak ayah. Dah jumpa mak ayah dah Yasmin? Saya memang ada rumah dengan mak ayah. Okey, baiklah. Ni tak jumpa mak ayah lagi ni kan. Bila mana berjauhan, bila mana memang susah nak jumpa, maka cakap dengan Allah. Ya Allah, aku sangat rindu dekat mak ayah aku. Apa perlu kita buat? Kita sedekah Fatihah, kita bacakan doa. Tak semestinya lepas solat je kita baca. Tak semestinya lepas kita duduk baca Quran je kita baca, tidak. Tapi di mana-mana pun kita rindu ke, kita rasa ya Allah rindunya kan mak ayah, sedekahkan Fatihah supaya Allah menjaga mak ayah kita. Allahu ya Hafiz, yang memelihara mak dan ayah kita di mana sahaja mereka berada. Itulah pentingnya doa daripada seorang anak untuk ibu dan ayahnya. Yang ketiga, baik, tengok yang keempat. Di mana taat pada ibu bapa dan menghormati. Dekat sini ada agak kalau macam kita kata taat pada ibu bapa tu bukan taat pada semua perkara. Dia ada sesuatu perkara, contohnya perkara-perkara yang yang disyariatkan Allah. Kita wajib ikut. Tapi perkara-perkara yang membawa kepada kemungkaran, kita tidak wajib ikut. Dan bila kita melanggar, kita tidak akan diklaim sebagai anak derhaka. Perlu ingat. Contoh kalau suami isteri ni ya, nak ambil sikit lah ya. Walaupun Yasmin belum kahwin lagi ya. InsyaAllah ya, one day insyaAllah, amin. InsyaAllah, amin. Bagaimana nak mengatakan ibu dan mentaati ibu ni, seorang suami ni wajib mentaati ibunya sampai bila-bila ni. Mak ni yang nombor satu ni. Tapi kerana dia kata nak taat perintah mak, mak tak suka ni menantu ni, walaupun menantu ni baik, kau ceraikan dia, kau kahwin dengan dia. Tapi, senang tak cakap macam tu. Tetapi, dia menyuruh anaknya menceraikan isterinya yang baik itu kalau dia tak ikut, dia tidak akan dijatuh dosa. Nampak tak kat situ? Kadang-kadang orang kata, saya terpaksa ceraikan awak sebab saya nak taat dengan ibu saya. Kalau tidak nanti saya masuk neraka. Itu ciri-ciri suami yang belum ada ilmu. Kalau kata tak ada ilmu, kejam sangat ya. Ya, Ustazah Ashikin kejam sangat kan. Belum ada ilmu. Nak cari suami Ashikin pula. Ya, siapa nama? Yasmin. Cari suami tu benar-benar sikit ya. Asyik Yasmin je kena. Yasmin marah? Marah ke? Tak, suka. Tak kerja. Alhamdulillah. Okey, baik. Ya. Di mana itu yang keempat, taat dan hormati ibu bapa. Kalau salah faham, senyap. Jangan terus salah tu. Macam tu. Sebab saya tak ambil orang luar. Saya nampak pada macam akhlak yang ditunjukkan oleh suami saya lah. Bila mana kadang-kadang ada perkara yang dia tidak mempersetujui ibunya atau ayahnya, maka dia berdiam. Bila ada masa dia baru berbincang. Itu saya nampak kat situ. Jadi benda tu jadi satu perkara yang baru untuk saya. Sebab apa? Saya seorang yang bila mak dengan ayah cakap perkara yang saya tak setuju, saya akan pak. Jahatnya akidah Mawardi ni. Jadi bila mana akhlak tu saya nampak daripada seorang suami, maka macam aku kena buat macam ni. Jadi macam dah baik sikit dah ni insyaAllah. Dengan mak ayah dah baik sikit lah. Okey, baik, itu yang keempat. Okey, baik. Tengok yang kelima. Apa dia? Selalu menziarahi ibu dan bapa. Ini kita ambil kepada sub-sub topik di mana kena ziarah, kena cakna dengan kesihatan dan keperluan kedua orang tua. Tu kena ambil kira. Dah dapat gaji, orang tua dulu. Dah dapat gaji. Setelah, kalau suami tu dia kena tengok nafkah dulu, itu keutamaan dia. Sekian. Mak ayah wajib, kalau ada lebih lagi lah kita kena bagi lebih. Sebab itu kunci rezeki untuk kita kan. Okey. Yang seterusnya, kalau diikutkan dalam bab menziarah dan juga cakna dengan keperluan ibu bapa ni sangat banyak sebenarnya. Tapi kalau kita
pintas kembali di mana dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah Rasulullah kata kehinaan sebanyak 3 kali. Hina. Sebab apa? Rasulullah sahabat tanya ni, kenapa Rasulullah? Apa yang hina sangat ni? Hina bagi mereka yang ada ibu bapa usianya yang dah lanjut tetapi tidak masuk syurga. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam syarah riwayat Muslim ni mengatakan kenapa tak masuk syurga ni? Kerana dia tidak mengambil asbab ibu bapa untuk dia ke syurga. Maksudnya dia tidak menjaga ibu bapanya. Macam tu, rugilah. Ada mak ayah yang tengah orang kata uzur, orang tua, tapi dia tak jaga. Dia rugilah. Sebab apa? Mungkin asbab dia menjaga orang tua itu, asbab dia ke syurga. Memanglah kita ke syurga kerana rahmat Allah kan. Tapi adalah amalan-amalan tertentu yang diterima Allah, betul? Jadi perkara-perkara itu kita kena cakna. Sebab banyak kisah-kisah macam Uwais Al-Qarni, banyak sangat tentang pemuda yang menjaga ibu ayah yang telah disumpah menjadi seekor khinzir. Banyak sangat dia punya cerita-cerita tu. Kalau nak cerita kat sini kena sambung lagi 2-3 jam lah. Macam tu. Baik, itulah untuk ibu dan bapa. Mari kita tengok sahabat. Yasmin ada BFF Saya kawan dengan semua orang. Adalah rapat ucapan selamat kan. Yelah, Zashik kan mesti ada orang yang sangat rapat kan. Kita kawan dengan semua tapi ada seorang dua yang kita selesa. Itu memang fitrah kita. Baik. Sebelum saya pergi kepada peranan ini, ciri-ciri kita kena ada sahabat ni. Okey, baik. Yang pertama, saya bagi 3 je lah. Sahabat yang pertama iaitu sahabat yang soleh ataupun solehah. Kalau yang solehah tu jangan sibuk-sibuk cari sahabat yang soleh. Lain dah tu. Itu kena niat nak kahwin. Kau niat nak saja-saja, tak boleh, haramun alaih. Okey, yang kedua, dapat menjaga aib. Dapat sahabat yang boleh menjaga aib kita, subhanallah, nikmat yang cukup besar. Sebab kadang-kadang kawan kan, kalau time baik bukan main dia. Tapi kalau time jahat dia, canangnya kita merata, Allahu Akbar. Saya tak cakap orang lain, kadang-kadang saya sendiri pernah terkena. Kenapa dia cakap bubuk pasal aku? Macam tu lah kan. Rupanya kita pernah sharing dengan dia something, then dia akan sebar pada orang lain. Macam tu. Zaman pelajar dululah macam tu. So asbab daripada situ sukar untuk saya menerima mana-mana orang untuk qarib. Macam tu Tapi ada seorang dua yang alhamdulillah Allah kurniakan dan rezekikan kepada saya seorang sahabat yang sangat baik. Menjaga aib, sentiasa menasihati. Baik. Yang ketiga, tadi dapat jaga aib. Yang ketiga, cari kawan yang susah senang bersama. Ini semua orang tahu. Time senang memang ramai kita kawan. Time susah, Allahu Akbar. Tu kontang-kanting. Call sana tak dapat, call sini tak dapat, call situ banyak alasan. Itu biasa. Itu kawan-kawan yang biasa. Jadi kalau dapat kawan yang boleh susah dengan kita ni, Allah, jangan tinggal dek. Terus kita grab betul-betul, doakan dia, pegang dia betul-betul kerana Allah. Okey, baik. Itu adalah ciri-ciri yang perlu ada untuk kita supaya kita dapat sahabat yang baik daripada Allah SWT, insya-Allah. Okey, baik. Mari kita tengok apakah peranan sebagai seorang sahabat. Okay. Yang pertama, seorang sahabat perlunya perbetulkan kesalahan secara sembunyi. Itu kena tahu. Bila mana sahabat ni, kalau kita tulis contoh, kita tulis something, posting dekat Facebook ke, IG ke, Twitter ke, whatever. Alhamdulillah. Post, tiba-tiba dia dekat bawah komen, ini apa benda salah ni, kau sepatutnya macam ni, itu bukan menasihati, itu bukan orang kata apa, nak perbetulkan nasihat ke apa, itu nak mengaibkan namanya. Better DM secara personal. Mungkin contoh dia letak ayat Quran salah nombor ke, dia letak hadis salah dia punya sanad ke, dia punya matan ke, DM dia. Saya rasa ni, kau buat yang ni. Ni salah ni aku tengok ni. Tiba-tiba kita letak tu, weh salah, weh kau padam balik. Itu bukan, itu macam nak menghina tu. Saya tak boleh kawan macam ni, ya Allah. Maaf ya, kita mawani emosi sikit. Okay, baik. Yang kedua, iaitu selalu beri support untuk kawan-kawan buat baik. Kalau ada sahabat macam ni, Allahu Akbar. Kita sendiri kena berperanan seperti itu. Kawan nak buat baik, kita support. Janganlah nak blame.
contohnya dia tayang pada kita ataupun dia buat live ke apa kan, tiba-tiba kita masuk. Kau nak buat baik senyap-senyap sudah, tak payahlah kau nak ni. Macam tu ayat kasar kan, Allahu Akbar. Jadi bab-bab sebegitu rupa, kita nampak bahawa bila kita menjadi seorang sahabat, inginkan orang support kita, kita terlebih dahulu support sahabat kita. Sebut dia kata akidah aku nak buat ni, apa pandangan kau? Kita support dia, kita bagi jalan. Ikutlah pada dia nak ikut ke tidak. Itu sekadar cadangan, sekadar untuk kita menambah baik. Ya, jangan pula kita memandai-mandai. Okey, baik. Yang seterusnya yang kedua, yang ketiga, seorang sahabat perlu menjaga amanah. Ini sangat perlu. Sebab apa? Kadang pernah terjadi di mana apa nama? InsyaAllah ciri-ciri ibu Sali tengah berdakwah anak layan anak juga masa tengah buat live. Ya, itu ada cabaran sebagai seorang ibu. Memang kalau kerja-kerja kat rumah memang anak memang akan bersama lah. Sorry minta maaf Okay, apa tadi? Apa tadi Kena jaga amanah. Maksudnya kita hendaklah menjadi sahabat yang dipercayai oleh sahabat kita. Jangan kita pula menjadi orang yang senang cerita bahasa kasarnya dalam dua muka. Macam gitu. Maksudnya bila kita sampai kat sini tahu cerita kita sampai pada orang lain. Nauzubillah min dzalik. Kita tidak amanah dengan dengan apa yang diceritakan pada kita. Tolong terbalik ayat bahasa Melayu saya ni, Allah. Jadinya di situ bila mana kita menjadi orang ataupun punca kepada pembukaan cerita sahabat kita, memang malang nasib kita dapat kawan macam dia. Senang bahasa kasar ni ni kebanyakan yang tengok-tengok ni semua siswi semua yang geng-geng remaja so saya cuba get back untuk jadi remaja balik walaupun usia dah 30 tahun, dek. Okay. Baik, yang keempat, ini biasa. Ini wajib, seperti mana dengan ibu bapa tadi, ini wajib. Mendoakan sahabat. Okey, baik. Sahabat ni kadang-kadang dia akan ada timing dia musuh tau. Ada timing dia salah faham. Timing dia akan terasa hati. Timing dia akan rasa marah, geram, semua. Itu memang akan ada. Fitrah, rencah, hubungan semua. Jadinya, bila mana kita mendoakan mereka, maka kalau boleh sebut nama. Contoh tengah selisih faham dengan kawan tapi kita rasa rindu dekat dia. Sebab apa? Sebab kita pernah sayang. Tu kan? Itu ya, sahabat ni. Makanya macam mana? Tak payah nak doa bahasa Arab sangat kalau tak tahu. Sebab Allah tahu semua bahasa. Maka kita minta, Ya Allah ya Latif, Allah yang maha melembutkan. Ya Allahu ya Wadud, Allah rasa cinta, rasa sayang. Tu kan. Minta pada Allah dengan nama-nama Allah, Ya Allah jadikanlah Akidah Mawardi itu seorang sahabat yang baik. Jadi lembutkanlah hati Akidah Mawardi itu untuk kembali baik dengan aku, Ya Allah. Aku rindu sangat kat dia, Ya Allah. Kita cakap dengan penuh emosi. Sebab doa, syarat doa dimakbulkan adalah dalam keadaan kita sedar. Macam mana kita nak bercakap berluah pada manusia kan? Kau tahu tak tadi? Allahu Akbar. Kau tahu tak tadi? Aku kena macam ni. Begitu juga bila mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebut nama kawan kita, kita beria-ia bersungguh-sungguh supaya Allah kurniakan rasa cinta kembali setelah kita bersalah faham dengan sahabat handai kita. Doa itu wajib. Bila doa dia boleh merapatkan. Sebab hati milik Allah, bukan milik kita. Kadang-kadang kita bergaduh bermusuh, tak ada guna kalau kita tak ada doa. Sebab kita ada Allah, kita Islam ada Allah. Maka kita minta pada Khaliq yang maha menciptakan hati. Okay, baik, itu adalah peranan sahabat dan juga peranan anak. Semoga bermanfaat ya. InsyaAllah doakan Akidah Mawardi jadi sahabat dan anak yang baik. Amin insyaAllah. Amin, doakan kami juga. Okay, baik. InsyaAllah. Okay, yang saya tertarik sebab dalam dua-dua peranan ada satu ni perkara yang sama, iaitu kita kena doakan satu sama lain lah. Sebabnya hati ni bersifat bolak-balik. Jadinya perselisihan tu memang akan berlaku. Jadi bila kita berselisih faham dengan sama ada sahabat kita ataupun ibu bapa kita doakan semoga kita lembut hati dan pihak sana pun lembut hati, insyaAllah. Jadinya untuk soalan kepada Kak Syikin, peranan juga
Okey. Bagaimana peranan muslimah sebagai seorang pemimpin dan pelajar? Okey, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, dia bila dengar Ustazah Akidah nasihat buat anak, buat sahabat ni, dia betul sampai ke hati. Insya Allah. Betul. Banyak muhasabah. Dan terima kasih Ustazah. Doakan kami juga. Okey, dari segi untuk menjadi peribadi muslimah ini, antara peranan yang tidak boleh lari selain daripada peranan kita sebagai seorang anak, peranan kita sebagai seorang apa panggil tadi, sahabat, macam golongan rakan-rakan dekat sini, adik-adik, kebanyakan ni daripada mahasiswa kan, daripada pelajar, dan kebanyakan mula dari segi RSY sendiri ataupun persatuan lain ada di kalangan siswi ni memegang tampuk kepimpinan. Walaupun kita tahu pemimpin ni selalunya daripada golongan rijal kan, tapi kita tak boleh nafikan hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Dia kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kita itu adalah pemimpin. Jadi dan kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita pimpin tu lah. Jadi muslimah tak lari daripada isu kepimpinan. Isu kepimpinan sebab termasuklah kepimpinan di zaman belajar macam dalam kelompok yang kecil atau kelompok yang besar. Jadi antara bila nak sentuh bab kepimpinan, dua adalah macam kat sini saya sentuh bab kepimpinan dulu. Kalau ikutkan boleh nak sharing bagaimana pengalaman orang tidak seberapa waktu pegang pimpinan masa zaman belajar dulu. Alhamdulillah ada peluang untuk juga jadi pimpinan. Tapi macam tak best lah kalau nak share yang nanti kan macam satu sudut je. Jadi kita sharing tu, kita terus kepada, kita tengok macam mana kepimpinan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Mungkin yang tu boleh jadi rujukan untuk semua. Untuk yang sharing diri sendiri tu, insyaAllah kita buat sesi lain lah. Sesi lebih tertutup. Jadi bila disebut pada pimpinan ni atau pemimpin ni, antara role model kita sebagai orang Islam tak lari daripada ikut sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka ini bila diberi tanggungjawab, mereka meletakkan hal dunia tu di tangan, tapi hal akhirat di hati. Sebab tu daripada dengan semangat bila dia ada kuasa ataupun sebab tu para sahabat dengan Nabi sendiri ni, dia boleh tolak dari segi apa-apa sahaja cubaan atau dugaan dari segi material ataupun serangan liberal sebagainya lah, hal dunia. Dia orang boleh tolak macam tu je sebab dia nak jaga kesucian hati tetap dengan amanah yang diberikan dalam Islam, niat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hebatnya kita tengok ciri kepimpinan yang ada pada sahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Antara yang boleh saya kongsikan di sini, bila kita kaji sifat dan akhlak seorang pemimpin Islam itu, yang pertama, kita kena harapkan akhirat dan ikhlas. Harapkan akhirat ni memang kita selalu macam adik-adik kan. Saya dulu pun macam tu. Kenapa nak join persatuan? Sebab nak cari pengalaman, nak cari cara kerja dalam kumpulan. Boleh kita pasang niat begitu, tapi itu just macam subtopik kita je. Bukan niat utama. Niat utama kalau nak jadi pemimpin yang hebat, kita kena letakkan niat kita yang paling utama untuk mengharapkan akhirat, mengharapkan keredaan Allah dan ikhlas. Bicara bab ikhlas ni memang susah lah. Orang kata susah nak ikhlas ni, macam mana lah ada sampai menyebut kata ikhlas itu ibarat seekor semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam hari. Maksudnya benda tu tak nampak nak katanya. Tapi semalam ada ikut IG live Ustazah Asma. Ustazah Asma Arun ada kongsikan antara cara untuk kita ikhlas. Dan ikhlas ni dia bukan datang macam tu je. Dia kena al-usaha. Antara usaha dia kena baca doa. Antara doa yang boleh diamalkan untuk semua Muslim, tapi kena banyak ulang doa ni, terutama orang yang ada jawatan mempunyai kepimpinan ni. Doa yang macam selalu kita baca dalam solat, doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi bila kita ulang-ulang selalu doa ni, kita letakkan solat kita, amalan kita, hidup kita, mati kita hanya untuk dapat keredaan Allah Ta'ala. InsyaAllah ikhlas itu akan dikurniakan oleh Allah dengan apa yang kita buat.
dengan doa yang kita harapkan. Ini antara tip yang Ustazah Asma sebutlah semalam dalam live IG dia. Yang kedua, antara sifat seorang pemimpin mempunyai akal yang kuat, hikmah, cerdik, bijaksana, mengetahui pelbagai hal daripada pelbagai sudut. Benda ni dia tak sama juga. Dia kena dengan usaha. Dia tak ada panggil gifted. Mana ada orang gifted dia terus jadi pandai kan. Benda tu dengan usaha. Untuk kita jadi seorang pemimpin yang baik, kita kena usaha kita untuk cari ilmu. Tak semestinya ilmu agama. Yang itu memang dah pasti kalau kita jadi pemimpin Islam yang hebat, kita kena kuasai ilmu agama. Tapi ilmu-ilmu lain juga. Ilmu fardu kifayah lain. Untuk gain our knowledge, untuk meningkatkan panggil apa, nilai diri seorang pemimpin dengan banyaknya dia mengetahui benda-benda ilmu-ilmu kat luar sana. Yang seterusnya yang ketiga iaitu pemimpin harus bersifat ada sifat al-hilm, lemah lembut, tidak mudah marah, penyantun, pengasih. Bila kita nak jadi macam kita sendirilah, kalau kita inginkan seorang pemimpin, kita suka ke pemimpin yang macam sikit nak marah-marah. Macam kalau kita kerja, contoh dapat bos yang reti maki je. Puji tak ada langsung. Jadi benda tu akan kita stres. Tapi bila kita yang ada kuasa ni, kita pun kena jadi seperti pemimpin yang bersifat dengan ada sifatnya lemah lembut itu. Tidak mudah marah, penyantun, pengasih. Benda tu kena pupuk. Benda tu kena pupuk, bukan dia ada benda sendiri. Benda yang kena latih. Dan seterusnya antara sifat seorang pemimpin juga adalah berani dan bermaruah. Contoh kita sebagai seorang muslimah ini amat berat panggil kewajipan untuk kita menjaga maruah kita dan berani dalam apa tu tindakan. Walaupun kita panggil kebanyakan bersifat sifat muslimah itu lemah lembut, sopan, tapi kita kena berani untuk menegakkan sesuatu keadilan ataupun benda yang kita rasa benar bila kita ada kuasa sebagai seorang pemimpin. Dan seterusnya sifat sidik. Sifat sidik ni sama dengan sifat Rasulullah, iaitu benar, jujur. Dan percayalah. Percaya bahawasanya yang jujur itu Allah akan tolong. Walaupun orang kata apa macam penipuan takkan pernah selamanya boleh tutup dengan penipuan. Benda tu takkan berakhir. Tipu, lepas tu kita tipu lagi, kita tipu, benda tu takkan berakhir. Jadi kita kena ada sifat sidik ni bila kita ada dalam pimpinan ataupun bila kita ada jawatan. Seterusnya tawaduk, macam Ustazah sebut tadi. Antara orang panggil syirik kecil kan, bila kita merasakan diri kita tu hebat. Bila kita ada kuasa sikit je ni, kuasa kita sikit je. Tapi kita rasa diri kita tu hebat sebab dengan kuasa yang kita ada. Benda tu na'udzubillah min zalik, salah satu tempelak yang besar untuk pemimpin Islam yang merasa diri dia hebat dengan usaha dia sendiri. Sebenarnya benda tu sebenarnya pinjaman daripada Allah SWT. Kena selalu tawaduk, merendah diri. Orang kata ikut resam padi, makin berisi makin tunduk. Jangan selalu melangit. Benda ni hidup upama roda, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Bila kita ada kuasa dengan pimpinan, kita kena selalu terapkan. Benda tu kadang-kadang susah nak kawal kan, Ustazah kan. Bila kita ada rasa hebat ni. Tapi kita kena selalu ingatkan untuk terus tawaduk. Benda ni pinjaman daripada Allah SWT. Antara sifat lagi banyak sebenarnya. Antara pemaaf, ihsan kepada orang bawahan, menepati janji, sabar. Lepas tu dengan ada sifat al-ifah. Al-ifah ni suci hati, jiwa dan amal. Maksudnya tak adalah unsur sebagai pemimpin tu kita kena jaga orang panggil sikoh seorang pemimpin tu. Daripada yelah kita tahu semua orang berdosa, tapi kita janganlah promote dosa kita tu dekat khalayak ramai dengan bangga pula kita. Saya ada couple contoh, ni lah adik-adik kan zaman you kan, biasa macam tu lah. Dengan bangga ni post dekat social media pakai imam saya tengah InsyaAllah Yasmin tak ada. Ada sebab terbaik. Ya Allah. Semoga terhindar. Amin. Ini untuk peningkatan diri sendiri jugalah. Untuk orang-orang bujang ni cobaan benda tu berat besar. Dia kata InsyaAllah Syikin, fight. Tapi benda ni kita kena jaga. Sebagai pemimpin ataupun orang yang dikenali, kita kena jaga benda ni. Dan seterusnya akhir sekali antara sifat seorang pemimpin iaitu al-kiram, pemurah.
pemurah dan tidak bakhil. Kita suka ke kalau dapat ketua ataupun pimpinan yang orang panggil, ya Allah, kedekutnya ya Ahmad, nak buat program tak nak keluar duit, tak bagi guna duit ni, cari guna duit sendiri, tak leka dah gini. Jadi benda tu betul, ada yang kita kena jaga amanah. Kita jaga amanah maksudnya duit persatuan contohnya, kita kena jaga, kena salurkan. Tapi orang panggil apa, bakhil ni, tidak bakhil ni bukan hanya dari segi harta, dari segi ilmu, dari segi bantuan kudrat dia. Kita kena ada pemimpin yang ada sifat ringan tulang, maksudnya turun ke lapangan bersama anak buah untuk buat kerja sama-sama, untuk kongsi ilmu sama-sama. Benda tu tidak bakhil. Itu antara yang boleh digariskan sebagai seorang pemimpin lah. Dan seterusnya pelajar. Jadi antara yang macam saya sendiri kagum dengan adik-adik terutama daripada RSY ni. Dia orang panggil sekarang ni waktu belajar tu macam pack sangat. Tapi ada lagi masa untuk berkhidmat dalam persatuan, ada lagi masa untuk memberi manfaat kepada orang. Benda tu bagus. Jangan pernah rasa benda tu rugi, sebab benda tu ada manfaat untuk kita. Jadi sebagai seorang pelajar ni, maaflah panjang sikit. Sebagai seorang pelajar ni ada satu hadis yang Nabi ceritakan kepada sahabat untuk jadikan tauladan. Kisah Nabi kata zaman sebelum kamu ada satu raja yang mempunyai tukang sihir tua dah. Jadi tukang sihir tu dia nak turunkan ilmu dia. Jadi dia minta raja ni cari pemuda yang paling bijak, yang paling hebat dalam kerajaan dia masa tu untuk dia turunkan ilmu. Mungkin kisah ni dah ramailah dengar, nanti boleh ikut dalam hadis riwayat Muslim, ada dalam Imam Nawawi pun ada cerita kisah ni dalam kitab Riyadhus Salihin, bawah tajuk, kalau tak silap saya, tajuk Sabar. Kita nanti boleh rujuk. Panjang kisah ni, tapi saya nak relatekan kisah ni sebagai ciri seorang pelajar. Jadi bila raja ni cari dan nilai orang panggil pemuda di zaman beliau tu, dia jumpalah seorang pemuda hebat lah. Di antara seorang pemuda ni yang hebat, yang melepasi segala ujian daripada pemuda lain. Bila diminta untuk pemuda ni belajar sihir daripada tukang sihir. Jadi hari-hari dia ni sebagai seorang pelajar, dia ulang alik, pergi balik istana ni, jumpa tukang sihir tu untuk belajar sihir. Dan dalam perjalanan dia ulang alik tu, dia jumpa seorang rahib. Rahib ni pun mengajar. Jadi dia tertarik dengan ajaran yang diajar oleh rahib ni lah. Jadi dia berhenti sebelum sampai dekat istana tu, dia berhenti belajar dengan rahib tu. Jadi bila dah selalu belajar dengan rahib ni, kantoi lah, dia panggil kantoi. Sebab selalu buat pergi kelas. Kan selalu kan lecturer tanya, kenapa lambat? Tadi ada ni. Banyaklah alasan kan. Jadi bila tu dia kemudian ni didenda. Lepas tu sifat seorang pelajar kan, dia rujuk pada rahib, dia ceritakan masalah dia tu, dia minta pandangan. Jadi rahib ni bagilah pandangan macam mana nak selesaikan masalah tu. Jadi peristiwa tu begitu, lepas tu kita ringkaskan lah, benda ni sebenarnya cerita ni panjang. Dia ringkaskan satu hari pemuda ni dia berjalan dekat kawasan je lah, salah satu kawasan. Ada satu binatang besar, maksudnya binatang besar yang menghalang laluan. Dan dia memberi masalah kepada orang keliling ni lah, tak boleh nak lalu. Jadi dengan sifat dia ada belajar ilmu, jadi dia nak test ilmu dia. Dia belajar daripada tukang sihir, dia belajar daripada rahib. Jadi dia tahu dia lebih cenderung dengan ajaran yang diajar oleh rahib. Jadi dia ambil satu batu, dia berdoa, ya Tuhanku, kalau betul ajaran yang diajar oleh rahib ini iaitu mengesakanmu dan kuasamu, kau bagilah kuasa ataupun kau bagilah kuasa untuk halang benda ni, maksudnya halang binatang tu. Apabila dia baling, binatang tu hilang, jadi orang sekeliling ni semua terkejut. Jadi orang terkejut, orang pun mengagung-agungkanlah panggil pemuda ni. Jadi pemuda ni cakap, bukan aku yang melakukan semua itu adalah kehendak Tuhanku dan kuasa Tuhan. Jadi bila benda ni tersebar, macam itulah panggil. Lepas tu adalah konflik dengan raja. Raja kata, kau kata kau ada Tuhan lain selain aku. Dia kata, padahal aku yang berkuasa, aku yang suruh kau belajar. Dia tak, dia kata aku ada Tuhanku yang beri aku kelebihan ni untuk
menyembuhkan ataupun membuat merawat orang lain. Jadi nak ambil kisah ni, daripada kisah ini sebagai seorang pelajar, contohnya kita boleh tengok pengajaran sifat seorang pelajar itu haruslah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Contoh sebagai pemuda tadi kan, dia nak cari ilmu ni, dia sanggup ulang-alik. Dulu mana ada motor ke kereta ke sama sekarang. Nak cakapnya kesungguhan dia mencari ilmu tu, sanggup hari-hari ulang-alik untuk cari ilmu. Itu benda yang kita boleh sebagai pelajar ni ambil ibrah daripada tu. Kita kena ada kesungguhan dalam menuntut ilmu. Ilmu tu takkan datang dengan sendiri. Kita tak boleh tunggu, benda tu kita kena cari. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat lihat bila pemuda ni, bila dia praktik ilmu dia tu, orang masyarakat dekat sekeliling tu kagum dengan dia. Dengan apa? Dengan ilmu yang dia ada. Jadi orang yang ada pendidikan ni akan, kita tak boleh lari daripada orang-orang ini yang akan menjadi pengaruh yang besar pada masyarakat. Jadi bila kita ada ilmu dan kita mahu sebarkan ilmu kita, terutama ilmu yang berkaitan dengan Islam seterusnya, kita kena ada usaha untuk mencari ilmu. Sebab dengan ilmu je orang akan pandang kita. Kalau kita bercakap tak ada ilmu, orang pun nak dengar. Benda tu tak sikoh kata. Jadi bila kita nak ada pengaruh dalam masyarakat, kita kena jadi orang yang berilmu. Seterusnya yang ketiga yang boleh ambil macam contoh pemuda ni adalah dia mengambil berat dengan apa yang dia belajar dan dia seimbangkan ilmu tu antara dunia dan akhirat. Maksudnya bila dia belajar sesuatu kelebihan tu, dia tahu kelebihan tu adalah kurniaan Allah, bukan kudrat dengan usaha dia sahaja. Jadi dia seimbangkan ilmu tu. Jadi walaupun macam adik-adik pelajar sekarang kan, ada yang bidang bukan bidang agama, bidang matematik, sains, engineer, accountant. Walaupun kita berbeza bidang, tapi kita boleh relate apa yang kita belajar tu dengan ilmu akhirat, dengan cara kita mendekatkan diri dengan Allah dengan apa ilmu yang kita ajar tu. Dan seterusnya kita boleh dengan ilmu itu juga pelajar ini dia dapat bantu orang lain. Macam kita bila kita ada ilmu, kita bolehlah bantu orang lain macam sifat pemuda ni. Jadi itu antara yang dituntutlah sebagai seorang pelajar. Kita guna ilmu kita untuk bantu orang lain. Sebab benda tu yang akan gain our knowledge dengan kita menyebarkan ilmu kita itu. Dan mungkin antara sifat yang lain yang boleh terlihat dalam kisah ini, antara macam mana si pemuda ni bila ada masalah, contoh dalam masalah dia rujuk orang yang lebih alim. Dan kita sebagai pelajar tu pun macam tu lah. Maksudnya kalau kita tak tahu sesuatu, kita rujuk orang alim. Pelajar sekarang ni, maksudnya adik-adik yang dekat IPT sangat beruntung. Sebab dikelilingi orang-orang alim, orang-orang yang ada ilmu. Jadi sayang sangat kalau tak guna waktu 3 tahun, 4 tahun dekat universiti tu, tak menuntut dengan guru-guru ataupun tempat yang barakah dengan ilmu itu, sangat rugi. Jadi gunakan peluang ni. Walaupun ilmu tu tak ada kaitan pun dengan bidang apa yang kita belajar, tak masuk dewan periksa pun, tapi untuk kelebihan diri sendiri, gunakan manfaat. InsyaAllah itu saja. Wallahualam. Maaf panjang. Alhamdulillah. Sangat memberi kesan kepada saya terutamanya sebab ialah kita kebanyakan daripada kita dekat sebagai pelajar pun mesti akan ada pegang tampuk kepimpinan di setengah universiti kan. Tadinya yang saya tertarik tadi adalah seimbangkan ilmu dunia dan akhirat. Maksudnya sekarang ni bila kita mestilah ramai mahasiswa yang belajar agama tapi tidak secara formal. Tapi itu bukan penghalang untuk kita dekat dengan agama. Sebabnya kita boleh gunakan ilmu yang kita ada tu untuk dekatkan diri kepada Allah melalui ilmu itu sendiri. InsyaAllah. Terima kasih. Okay. Okay, kita dah sampai ke pusingan yang terakhir, iaitu pusingan penutup ataupun akhir kata. Jadi saya serahkan, sebab kita dah sejam dah, lama dah. Okay, saya serahkan kepada panel yang pertama, Ustazah Akidah, untuk bagi sedikit saranan dan nasihat kepada Muslim dan Muslimat di luar sana, insyaAllah. InsyaAllah, Ustazah Ashkine, terima kasih ya atas peringatan tu, insyaAllah. Okey, baik. Last. InsyaAllah lah, moga-moga bertemu lagi untuk akan datang insyaAllah. Jadi apa yang untuk saya simpulkan di sini, di mana
wanita-wanita muslimah dan mukminah di luar sana, saya cakap untuk diri saya juga. Sebab kadang-kadang kita nak berubah untuk jadi orang yang baik ni, kadang-kadang kita tergelincir. Di samping kita ingin melakukan perkara-perkara yang baik, kita akan diuji dengan kesilapan. Itu memang pada saya jugalah. Sangat-sangat diuji dengan kesilapan. Nak berubah je ada je benda yang kadang-kadang membuatkan emosi nak marah. Orang kata apa, berazam, aku tak nak marah, tapi bila sampai waktunya marah juga. Allahu Akbar. Okey, baik, yang pertama khusus untuk kita muslimah, tolong ikhlas. Di mana ikhlas macam tadi Ustazah Aisyah kata, ikhlas itulah yang akan membawa amalan kita agar diterima Allah. Ya, kadang-kadang sampai satu tahap kita rasa ikhlas tak capai sebab kita tak menghadirkan hati, tak menghadirkan sepenuh pemikiran, tak hadirkan hati untuk sesuatu perkara. Tu kurang datang ikhlas. Disebabkan itu perlu ada doa. Memang kena betul-betul rasa dalam hati bahawa Allah sedang melihat kita untuk melakukan apa sahaja. Bila mana kita rasa Allah tu tengok kita, takut nak buat benda jahat, takutlah. Jadi kita akan terhindar perkara-perkara seperti itu. Sebab apa? Ada ikhlasnya kita, ada rasa bahawa Allah itu yang maha melihat, Allahu ya basir, Allah yang akan menjaga penglihatan kita, memelihara penglihatan kita atau menjaga segala kelakuan kita. Kita akan jadi malu dengan Allah untuk kita lakukan sebarang keburukan, khususnya kepada dosa-dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama ya. Yang kedua, muslimah sekalian, tolong jaga solat. Jangan sangat berculas-culas dengan solat. Kadang-kadang belum orang kata belum sampai seru, Allahu Akbar, sampai seru mandanya. Dah terseru dah daripada dulu zaman Rasulullah, dah terseru dah sebenarnya. Benda wajib, memang kena paksa. Kalau tak dapat nak paksa juga macam manalah kehidupan. Orang yang solat ni adalah ciri-ciri orang yang berjaya, orang yang khusyuk, orang yang berjaya. Padahal pada pandangan kita, orang yang berjaya ni kaya, berharta, sukses apa semua. Hakikatnya dalam Islam, orang yang khusyuk, orang yang jaga solat, itulah orang yang berjaya. Doakanlah saya kadang-kadang bila solat masuk doa 1:30 zuhur. Tapinya solat pukul berapa? Pukul 2. Lewat sangat dah tu sebenarnya. Tapi kadang-kadang bila kita fikir, baru pukul 2, belum pukul 3. Macam asar. Asar masuk pukul 4. Pukul 4.45 baru kita solat. Saya tak cakap orang, kadang saya sendiri duk sibuk lah bekerja kat dapur dengan anak apa semua. 5:30 babe pula dekat siswi kat sini ya. 5:30. Jadi perkara-perkara tu saya nak ingatkan pada diri saya yang sangat banyak perkara-perkara silap ni. Jaga solat kita ya. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, sekejap sayang. Yang ketiga, jaga aurat. Aurat ni sangat-sangat perlu dijaga. Sebab apa? Tak apalah, jangan nak samakan aurat tu dengan pakaian. Walaupun muslimah, tapi lelaki pun kena jaga aurat sebab lelaki pun ada aurat juga. Tak adanya, ada setengah wanita yang tengok peha lelaki pun dia akan gairah. Peha lelaki kan ni aurat kan? Saya nak cakap macam gaduh je kan? Tapi itulah hakikatnya. Jaga aurat sama-sama ya. Perempuan jaga aurat sebetulnya. Jangan membungkus aurat tau. Aurat ni, kalau orang kata bungkus, bukan bungkus, jaga setiap syarat-syarat menutup aurat tu kena jaga ya. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, tolong jaga ibu dan ayah. Manfaatkan waktu bersama mereka bila mana ada bersama mereka. Kadang-kadang saya tak kata orang, kadang-kadang saya sendiri adik saya sendiri cakap dengan saya, masa saya tengah balik kampung 2 hari contohnya bersama mak ayah. Kadang-kadang bila orang nak minta jemputan ceramahan, kita tengok phone kan, Ustazah free ke apa semua kan. Saya ambil phone dekat meja makan, ambil phone apa semua, kita balas, kita apa semua. Mak ayah dekat sebelah. Adik saya cakap dengan saya, akak adik dah balik jarang, lepas tu tengok-tengok handphone pula. Mak dengan abang kan dekat situ. Adik saya umur 9 tahun, darjah 3. Apa pula darjah 3, itu adik saya yang bongsu. Darjah 6, UPSR tahun ni. Dia sound kakak dia sound tepek. Kata, saya ni ego, siapa ustazah sekarang ni? Ayat kakak kan. Macam tu. Tapi apa yang adik saya kata tu betul. Jadi manfaatkan waktu bersama keluarga kalau ada bersama keluarga. Baik. Yang kelima, adik-adik, para siswa-siswi sekalian,
saya mohon belajarlah kerana Allah, tuntutlah ilmu kerana Allah, bukan kerana manusia ataupun sertifikat semata-mata. Bila mana ada peluang untuk bersama dengan jemaah, maka tolong grab pengalaman kerana Allah. Sebab kita nak bawa diri kita ni bukan hanya kat dunia, malah kita nak menampung amalan-amalan kita nanti di akhirat. Takut di akhirat kita menjadi orang yang muflis. Nampak ya sayang? Boleh. Dah nak habis hari nak? Sekejap je. Bila Asma Zinura, anak yang solehah insya-Allah. Jadinya bab-bab sebegini sebenarnya banyak kan Ustazah Syikin kan kita nak bagi tahu kan. Tapi lebih kepada mengingatkan diri saya akidah Mawardi yang sangat banyak dosa, sangat degil dan nakal ni ya. Doakan saya insya-Allah moga-moga apa yang saya sampaikan dapat memberi peringatan khusus buat saya dan juga semua muslimah yang mukminah insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah di atas kata-kata penutup. Kita serahkan kepada nak cepat kita serahkan kepada Kak Syikin untuk berikan sedikit nasihat dan saranan. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah atas peluang ni sebagai orang panggil apa? Akhir kalam, akhir kata. Apa je yang kita bincangkan tadi, semoga ada manfaat untuk semua. Dan ini adalah pesanan ni bukan pesanan untuk semua, adalah ni pesanan untuk diri sendiri, orang yang berkata ni. Sebab tempelak besar kepada orang yang banyak berkata tapi tak buat ni, Allah, na'udzubillah, semoga kita terhindar daripada benda tu lah. Jadi pesan ni untuk diri saya dulu pesan ni, dan harap pesan ini juga untuk sahabat dekat sini. Antara yang pertama, macam tadi ada hadis yang disebutkan oleh saudari Jasmine. Adik Jasmine tadi sebut Yasmin mana pula. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Hadis riwayat Muslim. Ada lagu juga kan? Seindah hiasan adalah wanita solehah. Kalau nyanyi tak sedap. Kalau nyanyi tak sedap. Jadi dengan ambil semangat daripada hadis ni, walaupun kita tahu kita tak sempurna, tapi kita kena ada niat dan azam untuk jadi wanita solehah. Dan jaga diri, jaga hati, jaga maruah, jaga aurat macam pesan Ustazah tadi. Sebab itu panggil aurat itu mahkota seorang wanita. Benda tu bernilai. Jaga, tingkatkan amal kita, tingkatkan ilmu, upgrade akhlak kita sebagai seorang muslim yang baik. Jangan kita ni berada di takut yang lama. Cuba setiap hari tu cuba untuk upgrade diri. Dari segi akhlak, amal kita dan insya-Allah yang lain juga. Dan moga sama-sama kita dapat menjadi muslim yang baik. Doakan saya, doakan semua sahabat agar kita sama-sama berjiran di jannah kelak dan kita sebagai contoh role model sebagai seorang muslimah yang terbaik insya-Allah. Dan doakan juga agar kita tergolong daripada golongan yang dikatakan dalam hadis ini adalah perhiasan sebaik-baik perhiasan itu wanita solehah insya-Allah. Allahu a'lam. Amin. InsyaAllah. Terima kasih Kak Syikin. Jadi itulah secara rasminya dah habis, bukan dah habis. Penutup. Jadi harapkan agar semua sahabat penonton dapat sama-sama memanfaatkan ilmu yang kita peroleh pada tengah hari ini, supaya kita dapat teruskan dengan proses islah, sebab islah tu adalah proses yang berterusan daripada buruk kepada baik, daripada baik kepada paling baik dan daripada paling baik kepada istiqamah. Masya-Allah. Dah boleh jadi panel. Masya-Allah. Masya-Allah. Amin. Satu hari nanti insya-Allah. Amin. Okey, kita teruskan sebab sudah sejam 18 minit. Jadi boleh saya serahkan, saya bagi Ustazah Akidah satu soalan. Kasih satu soalan. Boleh insya-Allah? Boleh. Boleh insya-Allah. Okey, soalan yang saya dapat saya tunjukkan kepada Ustazah Akidah dulu . Soalan dia macam ni. Kriteria bagaimana yang ada pada Asiyah isteri Fir'aun, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid dan Fatimah Az-Zahra sehingga menjadikan mereka wanita terbaik dalam Islam? Tafadhal. Sirah. Subhanallah. Sayang, Umi nak cakap tentang Asma ni. Masya Allah. Okey. Sebentar ya. Masya Allah. Sabar sayang, sabar. Ya Allah, Umi nak ambil dah ni. Okey, baik.
tentang Maryam ya. Ha. Kalau kita nak melihat isteri yang tadi yang diceritakan tadi adalah mereka wanita-wanita syurga. Ya Allah, jauh kita dengan mereka memang jauh lah nak katanya. Tapi kalau kita melihat yang pertama tadi Asia. Asia seorang isteri kepada Firaun. Seorang isteri, ya saya, baik-baik. Okey, baik. Seorang isteri yang bersuamikan seorang lelaki yang sangat zalim. Allahu Akbar. Kalau kita nak ambil iktibar daripada kisah Asia ni, di mana walau bagaimanapun dia menghadapi seorang suami yang tidak mengaku adanya adanya Tuhan selain dia. Konon-konon Firaun, akulah Tuhan kan. Ibrah daripada situ di mana hati perlu kuat. Bila mana ditimpakan ujian, melalui ujian hati berkaitan dengan iman kepada Allah. Ini pun kalau kita tengok kisah Sumayyah pun sama. Antara orang yang mempertahankan diri, mempertahankan iman supaya imannya tidak goyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antaranya. Yang kedua tadi siapa? Maryam. Maryam adalah ibu kepada Nabi Allahumma salli Muhammad. Isa. Ya Allah, ya Allah. Anakku, sekejap anakku. Ibu tengah sabar ni. Nabi Isa. Baik, seorang ibu yang sangat menjaga anaknya bila mana dia khawatir anaknya dibunuh. Dan bila melihat kepada kesungguhan dan doa daripada seorang ibu, anaknya dipelihara sendiri. Subhanallah, sabar saya. Banyaknya cubaan ya Allah. Nabi Maryam. Saya tak nak ambil Ibrahim itulah. Saya ambil di mana Maryam yang mengandung, menghamil. Cakap hamil lah ya. Hamil tanpa sentuhan lelaki. Zaman sekarang tak ada. Sebab saya ada dulu terbaca claim saya mengandung tapi saya tak pernah disentuh lelaki. Allahu Akbar. Ingat nak back daripada kisah Maryam. Tak, dia adalah pilihan daripada Allah untuk dia mengandungkan seorang Nabi. Sebab semasa dia mengandung, banyak sangat tomahan-tomahan yang berlaku kepada dia. Kalau perasan lah kan, sampaikan dia tak dapat nak keluar rumah. Kalau keluar rumah orang caci maki dia apa semua kan. Sedangkan orang tahu Maryam adalah seorang wanita suci yang tak pernah disentuh ataupun tidak bersama dengan lelaki mana pun. Jadi ibrah daripada situ saya melihat bahawa bila mana Allah datangkan takdir, ini berkaitan dengan tauhid sebenarnya. Bila mana Allah datangkan rasa takdir tu kepada seseorang wanita, tolong jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Kerana bila mana kita berputus asa dengan rahmat Allah adalah satu dosa yang sangat besar. Kita akan menidakkan, kenapa aku yang kena? Tapi tidak kepada Maryam. Malah dia meyakini bahawa Allah memberikan sesuatu yang terbaik buat diri dia. Itu kata jangan berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Yang ke Maryam tadi siapa? Asia, Maryam. Siapa seorang? Khadijah. Sayyidatina Khadijah. Baik, Sayyidatina Khadijah ni sangat banyak lah dia punya ibrah kalau nak ambil. Ibrah daripada segi perniagaan, bukan sesuatu tak sesuai. Saya tak prepare sebenarnya. Khadijah daripada segi, kalau saya nak ambil daripada segi dirinya sangat berani untuk meminang lelaki yang soleh. Yasmin, sebab saya sendiri meminang suami saya. Wow. Yeah. Saya sendiri. Tapi jangan ikut macam saya. Saya direct saja. Ikut macam Sayyidatina Khadijah, ada perantaraan. Di mana perantaraan bila mana dia berkenan dengan seorang lelaki soleh. Kerana bila ada seorang lelaki soleh yang kita lepas tu melambat-lambatkan isu perkahwinan, maka dia dapat menimbulkan fitnah-fitnah yang lain. Maka daripada situ, kalau kita melihat kalau Yasmin sendiri, kalau nak bersama lelaki yang soleh, nampak kesolehannya tu,
bawa-bawa lah cari orang perantaraan. Jangan jadi macam saya. Director Ustaz bujang macam itu kan. Jangan jadi macam saya. Okey. Itu antaranya lah. Boleh untuk suka pada lelaki tapi ada cara. Itu antara ibrahnya. Dan juga kalau ikut Sayyidatina Khadijah ni, bila mana seorang yang sangat kaya, tiba-tiba Allah kurniakan dia satu ujian, tak ada apa-apa sebab apa, dia dah infakkan segala-galanya dekat jalan Allah, maka kehidupannya serba kekurangan tetapi dia masih bersyukur. Dan Sayyidatina Khadijah adalah wanita pertama yang mendapat salam Allah. Sampaikan salam kepada Khadijah. Maka kita selalu membaca wirid kan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu antara sebab kenapa kita kena wirid seperti itu. Okey, itu untuk Khadijah. Lagi seorang siapa? Fatimah. Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah ni kita semua dah tahu, kita ada zikir Fatimah kan. Terlalu penat zikir yang 33 kali tu kan. Alhamdulillah, Allahu Akbar dengan subhanallah. Itu perkara-perkara yang kita perlu ambil supaya kita datangkan niat. Kalau mana kita penat macam mana pun, zikirlah. Tapi bukan zikir hanya sekadar angka. Oh dah 33 kali ni, dah cukup dah ni. Tapi walau bagaimanapun, contoh 10 kali pun kita dah zikir tapi kita rasa dia lebih baik daripada zikir banyak-banyak. Tapi kadang-kadang manusia kan kena zikir banyak dulu baru rasa. Zikir sikit tak rasa. Ya, sebab apa? Banyak dosa. Macam saya rasa banyak dosa sebenarnya ni. Jadinya itu antara ibrah yang boleh kita ambil lah daripada keempat Seri Kandi. Kau nak cerita panjang, tak cukup ni. Kena ada slot baru. InsyaAllah. boleh nego. Okay. Terima kasih atas pencerahan Ustazah Akidah. Kita kejar masa. Secara ringkas je, Kak Syakin, kita dapat soalan. Dia maksud dia macam ni. Hilang dah. Tak ada soalan. Saya rasa dia bateri habis. Sebentar ya. Okay, tak apa. Okay, ada soalan daripada Putra? Mungkin ada soalan. InsyaAllah kalau Yasmin tak ada soalan, mungkin ada soalan daripada penonton live ni. Tak apalah, saya tak layak nak cakap. Ini bicara siswi. Tak apa. Kalau Putra ada apa-apa nak tanya, insyaAllah sebagai penutup lewat ni. Saya tak prepare. Saya ingat dia habiskan. Tolonglah jangan kak. Okey, insyaAllah. Okay, kita, saya cuba Kak cuba baca ni lah komen kan, takut ada soalan sementara Bumi Jasmine. Tak ada. Kesian juga Kak Ustazah ni. Jawab dah. Tak ada ya soalan. Kalau tak ada soalan. Allahu Akbar, mana pula Ustazah? Kalau tak ada, saya berseorangan ni. So, Sekejap. Boleh? Silakan kalau ada soalan daripada para penonton yang ada dekat hari ni, insyaAllah satu soalan boleh penutup kalau ada. Laptop stuck. Yasmin cakap bentar ya. Okay, kita nak habiskan Putra? Nak habiskan ke? Saya tak pasti jap. Saya tanya sekejap Kalau boleh tanya Yasmin dulu. Kalau nak minta dah habiskan, nak tolong habiskan. Dia dah masuk. Okey. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ada masalah teknikal sikit. Tak apa. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Okay, minta maaf. Okay, kita sikit je lagi. Boleh. Soalan ni dia berbunyi macam ni. Kita sebagai muslimah selalu ada macam cabaran dengan persekitaran untuk kita kekalkan istiqamah kita mengamalkan Islam yang sebenar-benarnya. Sebabnya kita kalau nak istiqamah tu, support system tu adalah satu perkara yang sangat penting sebenarnya kan. Tadinya macam mana nak bantu sahabat kita daripada terus terreka dengan dunia bila kita dan sahabat kita tu tak dapat dorongan penuh daripada keluarga dan sekeliling. InsyaAllah. Tafadhal. Okay. Dalam konteks ni macam peranan kita sebagai sahabat lah kan, nak sama-sama untuk istiqamah dekat jalan ni. Betul, istiqamah tak mudah. Dia tak boleh dengan
matlamat saja. Antara bentuk istiqomah yang antara tips lah untuk istiqomah itu relevan dan sentiasa berjalan. Yang pertama ada kita kena ada ilmu. Ilmu kena ada ilmu. Kita kena menuntut ilmu untuk terus istiqomah. Sebab dengan ilmu dia kita akan tahu apa matlamat kita untuk terus istiqomah dalam jalan, apa tujuan kita. Begitu juga dengan kalau kita tengok ada sahabat kita susah nak istiqomah, contoh dalam segi nak tutup aurat. Apa peranan kita sebagai sahabat untuk kita bagi tahu dia? Kita kena, yang pertama kita kena bagi moral support sepenuhnya. Dan yang kedua kita ajak dia duduk dekat dengan orang alim. Orang alim berkaitan dengan aurat, apakah hikmah di sebalik aurat tu? Kita kena ada jadi orang panggil pendokong untuk sahabat kita ni istiqomah, dan sekaligus kita doakan kita juga turut sama istiqomah bila kita bimbing sahabat kita. Dan last sekali mungkin antara orang panggil yang memegang hati kita ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita selalu doa tabit qulubana ala dinik wa ta'atik. Kita nak teruskan perjuangan untuk istiqomah seorang diri, kadang-kadang kita akan tergelincir. Jadi kita minta pertolongan daripada Allah untuk terus tetapkan hati kita, untuk tolong kita untuk terus istiqomah. Begitu juga dengan sahabat kita doakan. Antara doa yang paling baik adalah doa kepada sahabat tanpa dia mengetahui doa itu, kan? Jadi itu saja, insyaAllah antara tips lah untuk istiqomah supaya kita dalam usaha istiqomah, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Dengan berakhirnya sesi Q&A kita, maka berakhirlah bicara siswi kita pada hari ini. InsyaAllah terima kasih saya ucapkan kepada panel yang sudi berkongsi pada dengan kita hari ini, terutama Ustazah Akidah dan Kak Syikin. Semoga kita dapat peluang lagi insyaAllah berdiskusi pada masa akan datang insyaAllah. Okay, terima kasih. Beribu terima kasih kepada sahabat penonton yang setia bersama kita daripada awal sehingga akhir perbincangan. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Okay, akhirul kalam kepada anak muda, saya ada sikit pesanan. Anak muda, kita mempunyai peranan yang besar dan tanggungjawab yang banyak. Jadi, manfaatkan masa dan jalankan tanggungjawab dari amanah yang kita ada dengan sebaiknya dan sepenuh hati. Kuasa anak muda Islam, penentu masa depan negara. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Jumpa lagi di hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan dengan bicara siswi untuk siri yang keempat insyaAllah. Jadi sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.